Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus dan ini langsung dari Parlimen. Hari ini Selasa 12 Disember 2023, hari kedua untuk minggu ini bagi persidangan di Dewan Negara. Dan semalam kita sudah pun melihat beberapa perkara telah pun diperhalusi dan juga diperbahaskan di peringkat Dewan Negara, dan juga di sebelah petang kita dapat melihat perbahasan di peringkat kementerian ataupun penggulungan bagi Menteri Kerajaan dan Pembangunan dan Kerajaan Tempatan bagi berkenaan dengan belanjawan 2024 ataupun rang undang-undang perbekalan 2024. Namun hari ini kita akan teruskan melihat kepada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan beberapa perkara terkait dengan pembangunan teknologi, pembangunan orang asli, naik taraf dan sebagainya yang khusus memberi input ataupun maklumat berkenaan dengan infrastruktur dan juga kebajikan rakyat. Kita melihat soalan pertama daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah bertanya kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang ingin bertanya dua persoalan di sini. Yang pertama, sejauh manakah keberhasilan usaha kementerian dalam memperkukuhkan pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi dalam kalangan pengguna di Malaysia? Dan yang kedua, usaha yang dilakukan untuk mentransformasikan industri ini dan masyarakat daripada pengguna teknologi kepada pembangun teknologi. Dan yang kedua, Menteri Pengangkutan akan menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi bin Muda berkenaan dengan rasional terhadap cadangan menaik taraf lesen secara automatik bagi pemilik lesen B2 kepada B, dan adakah kementerian khususnya Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ berbincang dengan pihak industri dan pemegang taruh yang berkaitan berkenaan dengan perkara penaik tarafan daripada lesen B2 kepada B ini. Dan soalan ketiga daripada Yang Berhormat Tuan Manolan bin Muhammad kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan apakah kaedah dan garis panduan yang jelas yang diguna pakai dalam pembayaran pampasan kepada orang asli apabila berlaku isu pengambilan tanah dalam kepada kumpulan orang asli ini. Baik, sebelum saya meneruskan kepada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan tumpuan berikutnya, anda juga boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, dan juga menerusi penstreaman langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda, dan untuk lebih mudah anda boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda. Baik, saudara, antara tumpuan-tumpuan lain yang kita dapat lihat antaranya soalan keempat kepada Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim daripada Yang Berhormat Datuk Aziz bin Sitin berkenaan dengan inisiatif atau langkah-langkah yang telah diambil bagi mengelakkan kejadian gajah atau harimau dari memasuki kawasan perkampungan orang asli, terutamanya di kawasan-kawasan ini iaitu di Ulu Jelai, Kuala Lipis Bahang, Hulu Perak dan juga pedalaman Gua Musang di Kelantan. Ini berkenaan dengan keselamatan khususnya bagi mereka di kawasan-kawasan yang kita nyatakan sebentar tadi. Dan sedikit kepada Menteri Ekonomi daripada Yang Berhormat Datuk Samsudin bin Haji Abdul Ghaffar berkenaan dengan apakah potensi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2024 dan apakah sektor-sektor yang dijangka berkembang dengan pesat menuju kepada tahun 2024. Baik saudara, semalam kita juga melihat berkenaan dengan pembahasan rang undang-undang perbekalan 2024, namun hari ini juga akan diteruskan di Dewan Negara. Dan Dewan Negara sudah pun bersedia, kita terus saja ke Dewan Negara. Mengangkat sumpah dua orang ahli Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, Majlis mengangkat sumpah pada hari ini adalah selaras dengan peruntukan perkara 59/1 Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat 4/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara serta mengikut jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Dengan hormatnya, saya menjemput ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dipersilakan yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan. Saya, Amir Hamzah bin Azizan, setelah dilantik sebagai ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya usaha saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan.
Dan dipersilakan Yang Berhormat Dr. Zulkifli bin Hassan. Saya, Zulkifli bin Hassan, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Pemasyhuran oleh Tuan Yang di-Pertua mengalu-alukan pelantikan 2 orang ahli baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya juga dapat kita sekali lagi bersama di dalam satu majlis angkat sumpah senator baru pada hari ini. Saya bagi pihak Dewan Negara merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada kedua-dua ahli yang berhormat. Senator baru dan mengalu-alukan pelantikan yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan dan yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan yang merupakan lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa mulai 12 Disember 2023 hingga 11 Disember 2026. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan Negara dan hadirin yang saya hormati sekalian. Perkara 43 bracket 2 dan bracket B yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa atas nasihat Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik menteri-menteri dan lain daripada kalangan ahli mana-mana satu majlis parlimen. Maka hal itu telah pun disempurnakan pada pagi ini bahawa untuk menjadi seorang menteri beliau hendaklah daripada kalangan ahli Dewan Negara atau Dewan Rakyat. Saya menyarankan agar menteri yang dilantik dalam kalangan senator ini turut berperanan menjadi juara terbaik membela dan menegakkan institusi Senat sebagai di Upper House, iaitu badan legislatif tertinggi negara kita. Saya ingin mengingat juga bahawa perkara 43 bracket 3 menyatakan jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen.
Atas landasan ini, laksananya tanggungjawab terbaik kepada Majlis Parlimen, khususnya Dewan Negara yang mulia ini. Akhir kata, tahniah, selamat menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada kedua-dua yang berhormat Senator. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjalan-jalan ke Pekan Sabtu, soalan saya nombor 1 yang betul. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih bagi Senator. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat Senator, usaha menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan dan berteknologi tinggi, ia perlu berpaksikan kepada penciptaan dan penerima gunaan teknologi baru serta pembangunan teknologi tempatan yang berkualiti. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah membangunkan beberapa pelan hala tuju teknologi seiring dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang akan membawa pendekatan berasaskan teknologi tinggi justru mengubah negara menjadi pembangun teknologi. Antaranya sebagai contoh, Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence 2021 hingga 2025, di mana MOSTI dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia serta wakil-wakil daripada agensi kerajaan dan institusi pengajian tinggi sedang membangunkan kod etika dan tadbir urus AI berasaskan 7 prinsip AI yang bertanggungjawab. Terdapat peningkatan kedudukan Malaysia dalam Government AI Readiness Index yang dikeluarkan oleh Oxford Insight untuk tahun 2023 di mana kini berada di tangga 23 berbanding dengan kedudukan ke-29 pada tahun 2022. Yang kedua, Pelan Hala 7 Teknologi Bahan Termaju Negara Advanced Material yang akan menubuhkan konsortium bahan termaju negara NAMC yang bertindak sebagai platform rangkaian dan kolaborasi untuk memajukan industri bahan termaju di Malaysia bagi membangunkan rantaian bekalan perniagaan yang mampan dan penembusan pemasaran. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat Senator juga, selain pelaksanaan melalui Pelan Hala 7, MOSTI juga telah menyediakan beberapa inisiatif untuk memperkukuhkan pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi dalam kalangan pengguna di Malaysia. Antaranya yang pertama, program pendanaan dan pengkomersialan bagi aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D&C teknologi tempatan. Di bawah MOSTI telah tersedia sebanyak 18 program pendanaan, program bimbingan kapasiti dan insentif cukai yang mampu membantu pembangunan teknologi dapat dilaksanakan secara berkesan. Antaranya adalah melalui dana R&D Experimental Development, program pembangunan kapasiti seperti Global Market Fit, Angel Tax Incentive dan dana Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional NTIS. Sebagai contohnya, NTIS memberi kemudahan pembiayaan dana kepada usahawan teknologi bagi membantu mempercepatkan penerimaan produk, perkhidmatan ataupun teknologi mereka ke pasaran melalui proses pengujian dalam persekitaran yang sebenar dan selamat, terutamanya bagi mereka yang menghadapi halangan berkaitan regulatory. Yang kedua, program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan dalam perolehan kerajaan dikenali dengan MySTI. MySTI bertujuan untuk merangsang daya cipta dan daya saing syarikat teknologi tempatan bagi memperkasakan lagi usaha pengkomersialan teknologi dan inovasi tempatan. Barangan dan perkhidmatan tempatan yang dihasilkan melalui aktiviti R&D tempatan akan dikenal pasti melalui penandaan logo MySTI dan akan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan sebagai komitmen kerajaan untuk mencapai sasaran Malaysia sebagai negara pengeluar teknologi menjelang tahun 2030. Yang ketiga, program kolaborasi antarabangsa seperti Global Clean Tech Innovation Program GCIP, Newton Ungu Omar Fund NUOF dan Malaysia Spain Innovating Program MySIP yang dijalankan oleh MIKE bertumpu kepada pembangunan inovasi dan produk teknologi melalui terjemahan kerjasama penyelidikan bersama rakan industri dan universiti di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.
Tan Sri, soalan tambahan. Soalan tambahan saya, di peringkat antarabangsa mesti ada MIT untuk bekerjasama dan seterusnya saya rasa membawa balik teknologi ke negara kita. Tapi apa pula platform tempatan yang digunakan pakai oleh mesti dalam membangunkan ekosistem industri dan juga teknologi di negara kita? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih YB Senator. Selain daripada platform kolaborasi antarabangsa, MIC juga ada platform tempatan yang penting untuk merancangkan pembangunan industri dan teknologi. Pada tahun 2050 dijangka lebih 80 hingga 90% penduduk dunia akan berhijrah ke bandar bagi mencari pekerjaan, sistem pendidikan dan sistem kesihatan yang lebih baik dan sebagainya. Maka perkara ini akan meletakkan banyak tekanan kepada perancangan bandar dan sumber keperluan bandar seperti air, elektrik dan sebagainya. So ini mewujudkan peluang untuk pemain industri dan universiti tempatan untuk membangunkan teknologi terkini untuk bandar pintar. Seperti satu inisiatif awal untuk penubuhan Malaysia Smart Cities Alliance MSCA yang melibatkan penggiat industri tempatan, teknologi tempatan, universiti dan agensi kerajaan. Dan pada kini sudah ada 67 ahli. Dan juga pembangunan dokumen strategik seperti Malaysia Smart City Outlook dan juga pelaksanaan inisiatif bandar pintar di beberapa negeri dan pihak berkuasa tempatan seperti Melaka, Perak, Sarawak dan juga Johor. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, selamat pagi. Tadi YB ada menyatakan mengenai AI Readiness Index. Apakah kepentingan Government AI Readiness Index dengan izin kepada industri AI dalam negara dan bagaimanakah kita boleh mendapat manfaat melalui penerapan ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih YB Senator. Tadi ada sebut tentang Government AI Readiness Index dan ini adalah satu indeks penarafan daripada Oxford Insight yang boleh dijadikan sebagai satu garis panduan oleh hampir kebanyakan negara yang berhasrat untuk melaksanakan AI dalam penyampaian perkhidmatan. Dan indeks ini akan membantu untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kekurangan AI dalam setiap negara dan indeks ini juga merupakan salah satu mekanisme yang berguna untuk para penyelidik dan juga penggubah undang-undang. Indeks ini mengandungi 3 kategori utama. Yang pertama adalah kategori kerajaan yang merangkumi visi, etika dan governance, kapasiti digital dan kebolehsuaian. Yang kedua adalah kategori data dan infrastruktur teknologi yang merangkumi keterwakilan data, ketersediaan data dan juga infrastruktur. Yang ketiga adalah kategori teknologi yang merangkumi modal insan, kapasiti inovasi dan juga kematangan teknologi. Setiap kriteria kategori ini mempunyai nilai yang skor yang tertentu yang akan menentukan tahap penerimaan AI dalam sesebuah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ingin silakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri. Dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Senator, Kementerian Pengangkutan melalui agensinya Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ sedang mengadakan kajian komprehensif untuk menilai cadangan menaik taraf lesen memandu Malaysia LMM motosikal bagi kelas B2 kepada B secara automatik. Kajian yang sedang berjalan ini melibatkan aspek keselamatan jalan raya, kompetensi dan juga kemahiran penunggang motosikal berkuasa tinggi dengan mengambil kira struktur, binaan kenderaan dan teknikaliti pemanduan yang berbeza berbanding motosikal berkuasa rendah. Perlu ditekankan di sini bahawa tahap kemahiran dan pengetahuan menunggang
yang diperlukan oleh para penunggang motosikal kelas B iaitu 500 cc ke atas adalah berbeza dengan kelas B2 kerana aspek berat motosikal, wheelbase dengan izin, kelebaran handlebar dengan izin dan posisi penunggangan di atas motosikal yang berbeza. Penunggang motosikal kelas B memerlukan kemahiran yang lebih tinggi bagi mengendalikan motosikal tersebut dengan selamat bagi memastikan keselamatan penunggang itu sendiri dan pengguna jalan raya lain terjamin. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau kita tengok statistik kemalangan jalan raya antara bulan Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 394,890 kemalangan, 4,366 ialah kemalangan maut dan lebih daripada separuh iaitu 2,641 melibatkan penunggang motosikal. Adakah pihak kementerian akan memperhalusi syarat-syarat tambahan yang akan dikenakan untuk menaik taraf lesen B2 kepada B ini? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Senator. Berkenaan dengan statistik yang disebutkan oleh yang berhormat, pada saya ada di sinilah sebagai maklumat tambahan iaitu bahawa setakat ini jumlah kematian mengikut kategori pengguna jalan raya motosikal setakat 2022 4,101. Pada 2023 setakat Jun 1,889. Statistik kematian penunggang motosikal mengikut umur yang tertinggi adalah antara umur 16 hingga 25 tahun. Ya. Dan juga untuk maklumat tambahan bahawa iaitu sehingga 30 November tahun 2023 ini terdapat sebanyak 7,967,346 pemilik lesen memandu kelas B2 yang aktif. Dan yang kelas B pula yang aktif adalah 453,846 ya. Dan ini sudah pastinya untuk mengkaji menambah bilangan ini ya, untuk B2 ini memang memerlukan studi yang komprehensif dan dalam kajian itu sendiri memang bagaimana sekiranya keloyanya dinaikkan secara automatik, ada ciri-ciri baru mungkin diperlukan dan sebagainya, tapi masih dalam peringkat kajian. Terima kasih. Tambahan. Ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Yang memandangkan motosikal melebihi 500 cc diletakkan di bawah kategori lesen B, adakah JPJ sudah memikirkan mekanisme yang berkesan untuk memastikan pemegang lesen B yang dinaik taraf secara automatik benar-benar sihat mental dan bebas daripada pengaruh dadah dalam keadaan tiada sebarang bentuk ujian dilaksanakan? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Persoalannya ialah sebab semua ini memang dalam kajian. Sebab itulah tadi saya menyebut di sana data ya. Statistik kematian penunggang motosikal mengikut umur yang tertinggi adalah umur yang muda, antara 16 hingga 25 tahun. Ini yang statistik yang paling tinggi dalam nahas motosikal ini. Jadi sudah tentunya zaman ini, zaman transisi, remaja inilah yang kena kaji betul-betul. Sebab itu kajian komprehensif dalam segi mental, apa kata orang, dan tabiat, orang muda-muda. Semua ini dikaji. Ya. Sebab kita takut juga orang 16 tahun bawa big bike, takut merempit pakai big bike pula. Which is very, very dangerous dengan izin. Ya. Jadi sebab inilah ianya dikaji betul-betul. Sebab rasanya yang sudah pasti, we need stability lah of the person themselves to drive a big bike. Makin besar kuasa motosikal dan kita faham, na'udzubillah, kata orang kalau apa-apa berlaku, kesannya juga adalah besar kepada penunggang itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Ingin menyebut Yang Berhormat Tuan Manolan bin Muhammad.
Selamat pagi, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih YB Senator atas soalan. Berdasarkan rekod jabatan, terdapat projek pembangunan kerajaan maupun swasta yang melibatkan kawasan penempatan dan kawasan pertanian orang asli yang terkesan akibat pengambilan tanah bagi tujuan pembangunan maksud awam. Kaedah bayaran pampasan ataupun ganti rugi bagi sebarang pengambilan tanah melibatkan tanah yang diduduki oleh orang asli adalah berpandukan kepada Seksyen 11 dan 12 Akta Orang Asli 1954, Akta 134, Kanun Tanah Negara 1965, Akta 56 dan Akta Pengambilan Tanah 1960, Akta 486 dan dasar serta polisi pihak berkuasa tempatan negeri yang berkaitan. Bagi pampasan tanaman dan pokok yang diproses dimulakan dengan bancian dan penilaian tanaman dan pokok yang diusahakan orang asli di kawasan yang terlibat dengan pengambilan tanah oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta GPPH Kementerian Keuangan Malaysia sebagai asas pertimbangan bayaran pampasan ataupun ganti rugi. Setelah persetujuan semua pihak yang berkepentingan, bayaran pampasan akan dibayar terus kepada orang asli yang terlibat. Manakala pengambilan tanah bagi tanah yang diwartakan di bawah Akta 134, Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang terdahulu, ia tertakluk kepada pemakaian undang-undang yang berkuat kuasa. Tiada penilaian tanah bagi kawasan yang diambil kerana tiada pemilikan di atas tanah yang diwartakan sebagai reserve ataupun kawasan orang asli. Walau bagaimanapun, jakwa sentiasa memohon pertimbangan pihak berkuasa negeri untuk menggantikan kawasan penempatan dan kawasan bercucuk tanam kepada orang asli demi menjaga kebajikan masyarakat orang asli. Terima kasih. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya bersetuju dengan jawapan Menteri bahawa pampasan itu dibayar mengikut laporan Jabatan Penilaian Harta. Tetapi untuk makluman yang berhormat Timbalan Menteri, kebanyakan yang pampasan yang diterima oleh orang asli ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan harga pasaran pokok ataupun tanah yang diambil. Jadi soalan saya, adakah kementerian akan memberikan laporan data-data tanah orang asli yang telah diukur ini untuk diberi kepada Ketua Kampung Orang Asli iaitu Batin ataupun pengurusi JPKK OA ini supaya apabila pengambilan tanah itu berlaku sekurang-kurangnya mereka ada kertas untuk ditunjukkan kepada yang mengambil tanah mereka. Sebab yang mengambil tanah mereka ini bukan saja agensi kerajaan untuk kepentingan awam, tetapi banyak juga yang mengambil tanah orang asli ini adalah pihak swasta, di mana perbincangan itu lebih tertumpu di antara orang kampung ataupun individu tertentu dalam kampung tersebut. Dan adakah jakwa juga ada satu jawatan kuasa khas untuk menilai tanah-tanah yang diambil ini memang memberi satu pulangan ataupun imbuhan yang secukup-cukup yang setimpal dengan hasil ataupun kehilangan harta benda mereka. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih atas soalan tambahan. Untuk makluman yang berhormat Senator, segala pampasan ataupun pengambilan tanah kita menggunakan akta yang saya maksudkan tadi. Memang dari sudut jumlah ataupun nilai yang dikenakan adalah rendah bersesuaian dengan status tanah dan kebanyakan tanah orang asli ini tanah
kerajaan, tanah kerajaan, dan secara tidak langsung yang telah diwartakan atas nama Ketua Pengarah Jakwa sebagai penyelaras dan tidak terus kepada orang asli. Dan tanah ini sebenarnya diwartakan atas Section 6 yang mana kita hanya perimeter sukat yang ini menyebabkan orang kata pampasan tanah hanya diberi kepada tanaman dan juga pokok-pokok yang berada dalam tanah berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, pihak kita Jakwa mengambil perhatian dalam perkara ini dan kita dalam proses review kita punya akta akta 134 termasuk bidang tanah Section 6 seperti yang dilaksanakan oleh agensi-agensi lain dengan kita mengambil kira pengalaman Sabah dan Sarawak lah dalam pengukuran tanah NCR dan sebagainya. Jadi untuk makluman yang berhormat, setakat ini jumlah keseluruhan kampung orang asli yang telah diiktiraf adalah 853, manakala sebanyak 268 kampung orang asli dengan keluasan tanah 63,672.61 hektar telah diwartakan dan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada, iaitu penwartaan di bawah Akta Orang Asli 1954, Akta 134, Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang yang terdahulu. Dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya pemewartaan kampung-kampung orang asli pada masa ini kita fokuskan penyukatan perimeter terlebih dahulu sebelum kita mohon ukur halus kepada individu yang terlibat dalam kampung berkenaan. Inisiatif ini masih dalam perhatian kita dan insya-Allah akan kita lakukan sebaik saja review ataupun kajian semula terhadap akta yang sedang dalam pelaksanaan dapat kita buat. Terima kasih. Tan Sri, soalan saya boleh? Yang Hormat tak boleh 2-3 kali seorang buat. Tadi dah banyak bercerita, Yang Hormat patut tanya soalan. Okey. Apa yang tunggu lain kali. Lain kali Yang Hormat sila. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya ialah telah banyak kes mahkamah di mana orang asli dianugerahkan harga tanah juga selain daripada harga-harga pokok dan juga struktur. Soalan saya ialah adakah pihak kerajaan atau pihak kementerian bercadang untuk meminda polisi sedia ada supaya juga tanah-tanah orang asli dibayar nilai tanah, bukan sekadar pokok atau struktur saja. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan itu juga tadi. Untuk makluman yang berhormat, pihak Jakwa khususnya lah prihatin dalam urusan gantian tanah ataupun pampasan tanah yang melibatkan perkampungan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, seperti yang saya maklumkan tadi, kita tengah review, kita tengah buat kajian semula Akta 134 yang tidak ada pengkhususan ke arah berkenaan. Namun begitu, untuk makluman yang berhormat, setiap kes penggantian tanah ataupun kawasan orang asli, penilaian adalah berdasarkan JPPH, value yang terdapat dalam yang dikenakan oleh JPPH. Manakala item yang nak diganti itu berdasarkan Akta 134 Section 6. Dan untuk makluman yang berhormat, bukan itu saja yang itu secara legal, tetapi dalam masa yang sama pihak Jakwa membuat rundingan kepada kerajaan negeri dan juga pihak swasta yang berkaitan. Yang pertama, bagi memastikan kebajikan masyarakat orang asli. Yang pertama, menggantikan semula tanah yang diambil tu
kepada kawasan yang lain. Maksudnya tanah tu tak hilanglah, dia digantikan, dipindahkan ke kawasan lain, menggantikan kawasan berkenaan. Di samping itu rundingan-rundingan lain pun yang memastikan kebajikan orang asli pun diambil kira, yang mana kita lihat dalam kes projek laluan rel Pantai Timur di di Gombak, yang mana banyak orang kata rundingan-rundingan antara JAKWA dan pihak kerajaan negeri dan juga swasta telah memberi kebajikan kepada pihak orang asli, antaranya tempat kediaman baru di kawasan baru, nilai pampasan tanah tu pun ditinggikan. Maksudnya hasil rundingan walaupun ada nilai JPPH, tetapi pihak JAKWA juga memohon jika ada kos yang munasabah, dan jika rundingan berjaya biasanya dipersetujui oleh pihak yang berkaitan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ingat Yang Berhormat sebut soalan sistem tanah adat Sarawak. Saya ingat itu yang terbaik, Yang Berhormat. Ownership, bukan soalan barang yang ditanam situ, Berhormat. Kerana penilaian barang ditanam tu berlandas bila nak mati. Jadi itulah kos yang begitu rendah. Kalau tanah punya ownership dipastikan sebagai tanah adat di negeri Sarawak, dia akan stable harga. Kita kalau nak membela, Berhormat, jangan tunggu pihak lain, sendiri kena buat. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Aziz bin Sitin. Terima kasih Tan Sri, dan terima kasih atas ulasan jawapan tadi. Saya setuju dengan Tan Sri punya ulasan lah. Jalan sambil melompat, soalan saya 24. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRICC melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Berhilitan Semenanjung Malaysia prihatin dengan situasi konflik manusia dan spesies hidupan liar seperti gajah dan harimau, termasuk di kawasan perkampungan orang asli di Ulu Cerai, Kuala Lipis, Pahan, Huru Perak, dan pedalaman Kuam Munsang Kelatan. Antara langkah perlindungan keselamatan yang telah diambil dan Jabatan Berhilitan bagi menghindari serangan hidupan liar seperti gajah dan harimau ialah pertama, membina sistem pagar elektrik gajah spek kekal dan spek mudah alih di perkampungan orang asli. Kedua, melaksanakan kawalan rondaan serta pemantauan di kawasan konflik yang terletak di dalam kawasan habitat gajah. Tindakan tempat halau dijalankan bagi menghalau gajah masuk semula ke kawasan hutan berdekatan. Operasi tangkap bintang gajah dijalankan jika gajah mengancam keselamatan penduduk. Dan ketiga, memasang perangkap sekiranya terdapat aduan konflik serta menjalankan rondaan dan pemantauan penguatkuasaan di lokasi konflik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri atas jawapan. Soalan saya ialah telah banyak kejadian di mana gajah, harimau dan beruang telah membunuh masyarakat asli. Adakah pampasan yang telah dibayar sehingga sekarang? Jika ada, berapakah nelayan pampasan yang telah dibayar? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Kerajaan telah mewujudkan tabung kumpulan wang amanah
bantuan mangsa serangan bintang puas di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi membantu orang awam yang mengalami kecederaan atau kematian akibat serangan hidupan liar. Selain itu, melalui pembentangan Pelancaran 2024, Kerajaan Persekutuan telah diperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 10 juta sebagai bantuan one-off kerugian harta benda dan tanaman pertanian akibat konflik hidupan liar yang akan diuruskan oleh NRECC. Ini diharap dapat meringankan beban penduduk kampung termasuk orang asli. Sekian, terima kasih. Tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih. Tambahan. Okay. Yang Mohd Menteri, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memelihara harimau Malaya daripada pemburuan haram dan diperdagangkan secara gelap? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian amat serius dalam usaha konservasi harimau Malaya termasuk mempanteras kegiatan pemburuan haram harimau antara strategik yang telah dilaksanakan bagi mempanteras kegiatan pemburuan haram harimau. Ini adalah meningkatkan rontaan, penguatkuasaan dan pengkawalan di lapangan dan memperkukuhkan jaringan kerjasama dan agensi penguatkuasaan dalam dan luar negara termasuk Interpol yang terlibat dengan keselamatan sempatan negara. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat. Saya jemput Senator Yang Berhormat Datuk Samsudin Haji Abdul Ghaffar. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Pertua. Pucuk Pau Batu Delima, soalan saya nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, keutamaan kerajaan pada masa ini adalah untuk merancangkan semula pertubuhan dan perkukuh asas ekonomi negara bagi mengembangkan saiz serta memastikan ekonomi Malaysia berada di landasan yang sebenar. Reformasi struktur ekonomi sedang giat dilaksanakan bagi mempercepatkan peralihan ke arah menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi serta mencapai aspirasi ekonomi madani untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Pada suku ketiga tahun 2023, ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 3.3% berbanding 2.9% pada suku sebelumnya. Pertumbuhan yang lebih baik ini dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri yang menggalakkan berikutan pasaran buruh yang bertambah baik dan sektor pelancongan yang semakin pulih. Berdasarkan prestasi semasa ekonomi dunia dan prospek yang diunjurkan, keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi tahun 2023 dianggarkan berkembang sekitar 4.0%. Pada tahun 2024 pula, ekonomi negara diunjurkan antara 4.0% hingga 5.0%. Unjuran pertumbuhan ini mengambil kira pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia serta jangkaan peningkatan permintaan domestik dan keadaan pasaran buruh yang lebih baik. Jangkaan kadar pertumbuhan ini adalah selari dengan unjuran beberapa agensi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Dunia Antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang menganggarkan KDNK Malaysia berkembang 4.3% pada tahun 2024. Sektor luar juga diunjurkan semakin pulih dengan beberapa indikator seperti jualan semikonduktor atau dengan izin World Semiconductor Trade Statistics Semiconductor Sales menunjukkan tanda-tanda awal kitaran teknologi akan meningkat semula dan berpotensi untuk memberikan manfaat kepada ekspor elektrik dan elektronik Malaysia. Pada tahun 2024, ekonomi negara dijangka terus dipacu oleh sektor perkhidmatan, sektor pembuatan dan sektor pembinaan dengan unjuran 5 sektor utama adalah seperti yang berikut. Pertama, sektor perkhidmatan dijangka berkembang sebanyak 5.6% disokong oleh pembelanjaan pengguna yang berterusan dalam subsektor perdagangan borong dan runcit dan aktiviti berkaitan pelancongan yang lebih rancak.
Kedua, sektor pembuatan diunjur meningkat sebanyak 4.2% didorong oleh permintaan luar yang dijangka pulih terutamanya bagi produk E&E. Ketiga, sektor pembinaan dijangka berkembang sebanyak 6.8% dipacu oleh subsektor kejuruteraan awam melalui pelaksanaan perterusan projek infrastruktur termasuk lingkaran tengah utama, Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan pelaksanaan segera projek di bawah rancangan Malaysia ke-12. Keempat, sektor pertanian dijangka meningkat sebanyak 1.2% disokong oleh pemulihan dalam pengeluaran kelapa sawit. Dan kelima, sektor pelombongan pula dijangka berkembang sebanyak 2.7% dipacu oleh prestasi yang berangsangkan dalam pengeluaran gas asli. Seterusnya, bagi mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, pertumpuan akan diberi untuk meningkatkan permintaan dalam negeri, terutamanya aktiviti pelaburan swasta. Kerajaan telah memberi fokus dalam KSP RMK ke-12 untuk lonjakan 5 industri yang mempunyai pertumbuhan dan nilai yang tinggi atau dengan izin high growth, high value yang merupakan sebahagian daripada 17 anjakan besar yang akan dilaksanakan. Industri HGHV ini jangka dapat memacu pertumbuhan dalam semua sektor dan menarik lebih banyak pelaburan. 5 HGHV tersebut adalah: pertama, industri berasaskan peralihan tenaga; kedua, industri berasaskan teknologi dan digital; ketiga, industri E&E bernilai tinggi; keempat, industri nadi bumi; dan kelima, industri pertanian dan asas tani. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sektor-sektor perusahaan yang berorientasikan ekspor diramalkan mengalami kerencatan dan pengucupan bagi tahun 2024 akibat ketidaktentuan ekonomi di peringkat global dan ketidaktenteraman geopolitik di rantau tertentu yang bergelora. Soalan saya, apakah kesan fenomena ini kepada ekonomi negara dan apakah plan mitigasi bagi menanganinya supaya tidak menjejaskan potensi pertumbuhan ekonomi negara kita? Sekian, terima kasih. Memang dari segi penentuan setiap negeri akan terakibat dari segi ekonomi oleh kerana permasalahan dari segi negara-negara lain. Dari segi yang kita dapat laksanakan adalah memastikan bahawa keperluan yang kita dapat laksanakan di dalam negeri kita dimajukan untuk memperkasakan dari segi industri-industri yang kita boleh laksanakan dalam negeri. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi. Disebut tadi Tan Sri satu bidang yang mempunyai potensi yang besar ialah pelombongan, khususnya pelombongan hasil nadir bumi, rare earth, kerana nilainya yang tinggi. Tapi nilai yang tinggi ini adalah produk-produk akhir yang digunakan untuk industri, tetapi yang diperkatakan hari ini adalah mengeksport raw material dia ke negara-negara lain. Jadi adakah negara kita sudah bersedia untuk memproses nadir bumi ini, menghasilkan bahan-bahan yang penting ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau dipandangkan dari segi sumbangan kepada KDNK, pelombongan adalah keempat antara yang 5 yang paling tertinggi. Jadi ia telah memulih selepas COVID dan insya-Allah kita harap bahawa yang ini dapat melonjakkan lagi dari segi ekonomi kita kerana kita mahu memancukan dari segi high growth, high value dengan keperluan dari segi rare earth punya material dengan izin untuk disertakan keperluan di dalam E&E nanti. Terima kasih Yang Di-Pertua. Dijemput Yang Berhormat Tuan Saddiq bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Bertuah, soalan saya nombor 6. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman YB Senator, pengeluaran beras putih tempatan PPT seluruh negara mengikut tahun mulai tahun 2018 sehingga Oktober 2023 adalah seperti berikut. Tahun 2018, pengeluaran BPT dalam tan metrik
1699766. Untuk tahun 2019 1516341. 2020 1624468. 2021 1686368. 2022 1574960 dan sehingga Oktober 2023 1,181,911 tan metrik. Manakala statistik pengeluaran PPT mengikut negeri mulai tahun 2018 sehingga Oktober 2023, mungkin secara terperinci dia saya akan memberikan soalan untuk memberikan jawapan bertulislah. Saya tak payah bacakan setiap satu ikut negeri dan ikut tahun. Terima kasih. Tambahan. Terima kasih Yang Ketua. Kementerian telah pun melaksanakan OPS bersepadu beras putih tempatan yang disertai oleh beberapa kementerian dan agensi penguatkuasaan seperti PDRM, Kastam, Makis. Jadi apa perkembangan OPS tersebut dalam tempoh 2 bulan ini, pelaksanaan ini dalam menangani isu rantaian industri padi dan beras negara secara komprehensif? Okey, kementerian ini kita telah menubuhkan satu task force khas operasi bersepadu OPS PPT yang melibatkan berbagai agensi yang dipengurusikan oleh saya sendiri, dan kita melibatkan KPDN, melibatkan Kastam, melibatkan Eskom juga untuk isu ini dan juga ini Mardi juga, dan setakat ini kita sudah siap laporan itu. Dan untuk case-case di mana yang ada isu kesalahan dari segi undang-undang, kita telah menyerahkan ke semua bukti dan juga kertas siasatan itu kepada pihak Pentadbiran Raya supaya mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Soalan tambahan, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mengucapkan tahniah, terima kasih atas peruntukan baru 50 juta untuk padi darat atau padi huma. Persoalan saya ialah apakah kerajaan bersedia untuk menjadikan padi huma, padi darat yang merupakan tanaman tradisi sebelum ini ke arah pengeluaran padi darat, padi huma berskala besar. Apa persiapan dan apa juga persediaan kerajaan dalam hubungan research and development untuk padi huma dan padi darat ni? Terima kasih. Okey, untuk bajet tahun depan, untuk bajet tahun 2024, Kerajaan Madani telah menaikkan peruntukan untuk padi huma daripada 40 juta pada tahun ini kepada 50 juta untuk tahun depan. So ini menunjukkan komitmen Kerajaan Madani sekarang ini nak memajukan lagi dalam penanaman padi huma. Cuma kita belum bersedia untuk melakukan secara besar-besaran kerana kegiatan penanaman padi huma ini biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat, terutamanya di Sabah dan Sarawak, oleh orang asal, dan dia bukan bersifat secara besar-besaran. Dan dari segi kajian, kita selalu berinteraksi sama dengan berbagai pihak termasuk Khazanah Research Institute, di mana mereka telah menghasilkan satu laporan untuk membincangkan atau merencanakan potensi perkembangan untuk industri padi huma ini, kerana padi huma merupakan salah satu jenis produk beras yang dengan nilai komersial yang tinggi. Dan kalau kita nak memajukan lagi ini penanaman padi huma kepada satu industri secara besar-besaran, berbagai adjustment kita kena buat, terutamanya untuk Akta Kawalan Padi, kerana sampai sekarang kita tak menggalakkan pengeksportan padi. Kerana padi dan beras untuk SSL untuk negara ini masih tak mencukupi. Setakat 62% untuk tahun ini. So kalau kita nak memajukan lagi penanaman padi huma untuk berorientasikan ekspor, kita perlukan melibatkan tangan usaha ini, dan penambahan peruntukan kepada 50 juta untuk tahun depan merupakan satu langkah permulaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya, Kerajaan Negeri Sembilan baru-baru ini telah melancarkan beras Seri Melanti
keluaran negeri tersebut yang dijual pada harga RM2 sekilogram di bawah harga subsidi. Jadi adakah kementerian akan mengkomersialkan lagi usaha tersebut ke seluruh negeri lain bagi menyemarakkan lagi penawaran beras super special tempatan? Sekian, terima kasih. Ya, untuk makluman YB Senator, saya tiada maklumat terperinci untuk yang apa yang telah dilancarkan di Negeri Sembilan. Cuma selain daripada Negeri Sembilan. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen dan ketika ini kita akan memberi laluan kepada satu sidang media khas yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang kita percayai berkaitan dengan rombakan kabinet yang akan berlangsung pada hari ini, dan kita akan nantikan dan kita akan bawakan kepada anda sidang media khas yang akan dibawakan langsung dari Putrajaya selepas ini, dan beberapa perkara telah pun yang kita katakan sudah pun diuawarkan semalam berkenaan dengan dakwaan rombakan kabinet, dan juga melihat kepada beberapa laporan media dan juga beberapa berita yang kita dengar berkenaan dengan beberapa nama yang akan dinaikkan ataupun dipilih sebagai menggantikan kabinet yang terkini, dan semua ketika ini dalam ketidakpastian dan akan ditentusahkan selepas sahaja sidang media yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Sudah tentu menjadi tumpuan kita sejak semalam, dan juga beberapa perkara dan juga kabar angin telah pun bertiup kencang sejak Julai lalu lagi apabila kematian penyandang Kementerian KPDN Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub ketika itu, dan sudah tentu beberapa perkara dan juga siri kabar angin berkenaan dengan rombakan kabinet, namun hari ini sudah tentu akan menjadi jawapan dan juga kita menantikan apakah nama-nama dan juga siapakah yang akan dipilih untuk kabinet baharu ini, dan perkara itu kita akan bawakan kepada anda langsung daripada Putrajaya berkenaan dengan sidang media khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ketika ini sudah pun kita bersedia untuk kita memberi laluan kepada sidang media yang akan dilangsungkan langsung dari Putrajaya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan secara spesifik di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Kita terus saja ke sidang media berkenaan.